Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali pada pembacaan hadis kitab Sahih Imam Muslim rahimahullah. Moga-moga hadis yang kita baca dengan keberkataan sabdaan junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita memperolehi kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, di ruangan Facebook. Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, Adeline Maira, Habibah Suhaib. Di ruangan TikTok, Haifa, dan juga kepada Fatimah Az-Zahra, dan juga kepada semua yang lain. Kita dah tiba pada bab yang ke-17 daripada Kitabut Taharah, di mana pada kali ini Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis berkenaan al-mas' al-khuffain, menyapu air pada kedua khuf. Perkataan al-khuf di sini yang telah disebut oleh para ulama bermaksud stokin kulit ataupun stokin tebal yang seseorang itu boleh berjalan untuk beberapa kilometer ataupun beberapa jarak yang telah diperbincangkan dalam fiqh. Maka dalam keadaan wuduk, maka boleh untuk menyapukan air ke atas khuf tersebut, ke atas stokin kulit tersebut. Kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil masyi 'ala al-khuffain. Para ulama telah bersepakat secara ijma' untuk mengharuskan menyapu air ke atas kedua khuf, sama ada ketika pada bermusafiran wal hadar ataupun ketika mana berada mukim, berada di tempat tinggal. Sawa'un kana li hajah aw li ghairiha, sama ada adanya keperluan ataupun tidak. Hatta yajuzu lil mar'ah, bahkan wanita pun boleh menyapukan air ke atas kedua khufnya. Al mulazimati baitiha, yang wanita yang ataupun seseorang yang tinggal di rumah tak ke mana-mana. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kata Imam Nawawi, wa qad rawal mas 'ala al-khuffain khalaiq la yuhsawna min as-sahabah. Hadis berkenaan tentang menyapu air di atas khuf telah diriwayatkan oleh jumlah yang sangat ramai daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, haddatsani 70 min ashabi Rasulillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsah 'ala al-khuffain. Kata Al-Hasan al-Basri, telah meriwayatkan kepadaku lebih daripada 70 orang sahabat Nabi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu air ke atas kedua khuf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut afdal, adakah menyapu khuf afdal ataupun membasuh kaki lebih afdal? Maka Imam Nawawi menukilkan pendapat tersebut pada baris yang keempat pada muka surat tersebut. Kata Imam Muslim riwayat 623, wa bi ilahi qala hadatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi wa Ishaq bin Ibrahim wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah tahwil, wa bi ilahi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un wal lafdhu li Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah 'an al-A'mash an Ibrahim an Hammam qala bala Jarir. Jarir radhiyallahu ta'ala anhu telah membuang air kecil. Kata Hammam, thumma tawadda, setelah selesai buang air kecil, Jarir telah berwuduk. Wa masaha ala khuffai, dan beliau telah menyapukan air ke atas kedua khufnya.
Faqila, maka ditanya, ataf'alu hadza, adakah kamu melakukan seperti ini? Maka beliau menjawab, na'am, ya, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, telah membuang air kecil, summa tawadda'a, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, wa masaha ala khuffai, dan baginda menyapu air ke atas kedua khuf baginda. Qala al-A'mash, berkata A'mash, qala Ibrahim, kerana yu'jibuhum, adalah menyukakan pada sahabat hadis Jarir ini, kerana Islamnya Jarir adalah setelah turunnya ayat-ayat yang ada dalam suratul Ma'idah. Maka Jarir al-Bajali radhiyallahu anhu adalah antara sahabat yang masuk Islam lebih kurang 4 ke 50 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Maka bila Jarir kata, aku melihat Nabi SAW telah menyapu air ke atas kedua khuf baginda, bererti dakwaan sebahagian orang yang mengatakan bahawa menyapu air ke atas kedua khuf adalah masuk, maka pendapat tersebut ditolak. Sebab itu lihat kepada baris yang ke-7. Kata Imam Nawawi, maknahu anna Allah Ta'ala qala fi suratul Ma'idah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Ma'idah, firman Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Maka di dalam suratul Ma'idah Allah menyebut untuk menyapukan air pada kepala dan membasuh kaki-kaki. Waghsilu, waghsilu wa arjulakum, ay faghsilu arjulakum. Maka kata para ulama, falau kana Islamu Jarir mutaqaddiman ala nuzulil Ma'idah, kalaulah sekiranya keislaman sahabat Nabi yang bernama Jarir ini adalah sebelum daripada turunnya ayat suratul Ma'idah, lah tumila, maka ada kemungkinan bahawa periwayatan hadisnya berkenaan tentang menyapu air di atas khuf, maka perbuatan tersebut adalah mansuh dengan ayat daripada suratul Ma'idah. Sebab ayat ini menyuruh untuk membasuh kaki. Falamma kana Islamu, namun apabila keislamannya adalah selepas turunnya ayat daripada suratul Ma'idah, kata Imam Nawawi, alimna, maka kami ketahui, anna hadithahu, bahawa apa yang diriwayatkan oleh Jarir, yu'malu bih, adalah sesuatu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Jarir melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu air di atas khuf itu adalah maksud daripada ayat daripada suratul Ma'idah, bahawa sesiapa nak basuh kaki maka dialu-alukan, dan sesiapa yang nak menyapu air di atas khuf maka itu pun pada waktu itu dibolehkan. Atau Assalamualaikum semua, hai. Assalamualaikum. Allah, sebut Allah, malu pula ni. Sebut Allah. Tu. Dia kata Atiyah. Kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey dah. Dah mandi dah Dan dah mandi. Sebut Masya Allah, Tabarakallah. Okey. Bagi dia air. Ini. Tiah nah. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Begitu juga lalu pandangan orang yang mengatakan bahawa hadis tentang masak adalah mansuh, adalah tidak lagi diamalkan, terbatal, maka kata-kata tersebut tidak tepat, sebab keislaman Jarir dan beliau melihat Nabi SAW menyapu air ke atas khuf baginda berlaku selepas daripada penurunan ayat yang ada dalam suratul Ma'idah. Riwayat yang ke-624 adalah lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khushram qala akhbarana Isa bin Yunus tahwil. Wa bi ilayhi qala hadatsanahu Muhammad bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan tahwil. Wa bi ilayhi qala hadatsana min Jabir bin Harith at-Tamimi qala akhbarana Ibn Musir, kulluhum al-A'mash fi hadha al-isnad bima'na hadits Abi Muawiyah, lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Ghaira anna fi hadits Isa wa Sufyan qala fa kana
ashabu Abdullah yu'jibuhum, maka anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyukai akan hadis ini kerana Islamnya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu adalah berlaku ba'da nuzulil Maidah, setelah turunnya ayat daripada suratul Maidah berkenaan tentang membasuh kaki ketika mana berwudu. Riwayat 625. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال daripada Huzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantaha, maka telah tiba kami ila subatati qaumin, ke tempat pembuangan sampah milik sesuatu kaum. Maka subata qaum bukanlah maksudnya tempat pembuangan sampah seperti zaman kita. Tempat pembuangan sampah seperti zaman kita kerana terlalunya banyak pembaziran makanan dan seumpamanya, maka pada waktu itu ianya basah, kadang-kala busuk, kotor dan sebagainya. Kata para ulama, subata qaum yang dimaksudkan dalam hadis ini yang ada pada zaman Nabi SAW adalah tempat di mana masyarakat Arab, sesuatu masyarakat Arab pada waktu itu mereka buang sesuatu daripada debu dan sebagainya yang berada di dalam rumah mereka. Tak adalah pada waktu itu yang seperti yang kita bayangkan daripada tempat pembuangan sampah yang ada pada zaman kita, yang ada pada tempat kita dan seumpamanya. Maka Nabi SAW telah tiba di situ, fabala qa'imah, maka Nabi SAW telah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri? Pada pertengahan muka surat 276. Kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama seperti Al-Khattabi, Al-Baihaqi rahimahumullah telah memberikan pandangan berkenaan tentang peristiwa ini. Yang pertama, wahuwa marwiyun anis Syafi'i, dan inilah pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, innal araba kanat tastashfi liwaja'is sulab bil bawli qa'imah. Pada zaman tersebut, masyarakat Arab, bagi seseorang yang ada sakit pada tulang belakangnya, maka pada waktu itu mereka sarankan untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri untuk tempoh yang tertentu. Maka kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, fanara annahu kana bihi waja'u sulb idzaka, maka Nabi SAW telah mempunyai sakit belakang pada waktu itu, sebab itu Nabi SAW tidak buang air kecil dalam keadaan duduk, sebaliknya berdiri. Pandangan yang kedua adalah seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam bala qa'imah li'illatin bidih. Nabi SAW telah buang air kecil dalam keadaan berdiri kerana Nabi SAW telah mempunyai sakit pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ma'bid baginda. Apakah maksud ma'bid? Ay batinur rukbah, pada lutut baginda. Maka pada waktu itu lutut baginda sakit, maka sebab itu Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Wasalis, yang ketiga, annahu lam yajid makanan lil qu'ud, pada waktu itu tidak ada tempat yang sesuai untuk Nabi SAW bercangkung dan duduk. Maka pada waktu itu Nabi SAW faturra ilal qiyam, perlu kepada untuk berdiri. Pandangan yang keempat, annahu bala qa'ima liqawniha hala yu'manu fiha khurujul hadas min as-sabil al-akhar fil ghalib. Maka Nabi SAW buang air kecil berdiri, ada setengah berpandangan supaya pada waktu itu Nabi SAW nak berhati-hati agar tidak keluarnya najis daripada kemaluan belakang. Maka Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dan pandangan yang kelima, sebenarnya Nabi SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri berlaku adalah sekadar Nabi SAW nak tunjukkan bahawa perbuatan itu adalah harus dan dibolehkan apabila mempunyai keperluan. Fa'alahu bayanan lil jawaz, nak menunjukkan boleh untuk kencing dalam keadaan berdiri jika ada keperluan, maka bayanan lil jawaz daripada Nabi SAW.
Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Nawawi bawakan apakah hukum kencing dalam keadaan berdiri dan seumpamanya. Maka Nabi SAW telah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu, maka kata Huzaifah, aku pun menjauh daripada baginda. Maka Nabi SAW bersabda, udnuh, menghampiri. Nabi suruh Huzaifah membelakangkan baginda dan hampir kepada baginda supaya boleh menutup baginda daripada pandangan mata manusia. Maka kata Huzaifah, fadanautu, maka aku telah menghampiri baginda hatta kumtu inda aqibai, sehingga aku berdiri di sisi dan di samping kedua tumit baginda. Bila Nabi dah selesai buang air kecil dan istinja, fatawadda'a, maka Nabi telah berwuduk, famasa ala khuffai, dan di situ Nabi telah menyapu kedua khuf baginda. Maka ini menjadi dalil yang Nabi SAW menyapu pada kedua khuf baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat yang ke-277 pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada beberapa yang kita boleh belajar daripada hadis ini. Yang pertama, isbatul masyi alal khuffain, menjadi dalil bahawa dibolehkan sunnah untuk menyapu air ke atas kedua khuf ketika mana berwuduk. Yang kedua, jawazul masih fil hadar, boleh untuk menyapukan air ke atas kedua khuf walaupun bukan musafir. Yang ketiga, jawazul bauli qa'imah, boleh untuk kencing dalam keadaan berdiri, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Yang seterusnya, wajawazu qurbil insan minal ba'il, bahawa boleh untuk seseorang itu dalam keadaan tidak memerhatikan mendekatkan diri kepada orang yang sedang buang air kecil, lagi-lagi seperti Huzaifah yang pada waktu itu untuk menutup Nabi daripada pandangan mata manusia. Dan yang seterusnya, jawazu talabil ba'il min sahibihi alladhi yadullu alaihi al-qurb minhu liyastura, boleh untuk meminta orang lain ketika mana kita sedang buang air untuk menjadi satir, menjadi pelindung daripada dilihat oleh manusia yang lain dan sebagainya. Riwayat yang ke-626, وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى, adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yushaddidu, sangat keras di dalam membuang air, sehingga kan beliau hanya buang air di dalam bekas khusus. Maksudnya beliau tidaklah buang air seperti pada zaman itu di luar dan di tempat yang pada waktu itu, sebab zaman tersebut tak ada tandas, di luar, di kawasan hutan dan sebagainya. Beliau hanya buang air di dalam bekas yang khusus. Wa yaqulu, dan beliau berkata, sesungguhnya Bani Israel, idza asaba jilda ahadihim baulun, apabila kena pada pakaian ataupun kulit salah seorang daripada mereka air kencing, qaradahu bil maqarid, mereka perlu menggunting bahagian yang terkena air kencing dengan gunting. Bani Israel, ketika mana pakaian mereka terkena air kencing, mereka kena buang terus pakaian tersebut dan tidak boleh digunakan. Itu mereka punya hukum ahkam. Maka berkata Huzaifah apabila dapat tahu, beliau berkata, lawaditu anna sahibakum, aku amat berharap bahawa teman kamu la yushaddidu hadha tashdid, tidak terlalu keras dan tidak terlalu melampau dalam hukum ahkam. Demi sesungguhnya, kata Huzaifah, aku telah melihat diriku bersama dengan Nabi SAW, natamasya, kami berjalan, fa'ata subatatakum, maka kami telah datang kepada tempat pembuangan sampah milik sesuatu kaum, khalfa haid, yang terletak di belakang sebuah kebun. Maka faqama, maka baginda telah berdiri seperti mana sebahagian kamu sedang berdiri, fabala, dan Nabi telah membuang air kecil, fantabaztu minhu, maka aku telah cuba untuk menjauhkan diri daripada baginda, fa asyara ilayya, maka Nabi telah memberi isyarat kepadaku untuk melindungi baginda, fajitu, maka aku pun datang, fakumtu, maka aku telah berdiri di sisi tumit baginda sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Riwayat yang ke
627. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Lays ibn Sa'd tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir qala akhbarana Lays an Yahya ibn Sa'id an Sa'd ibn Ibrahim an Nafi' ibn Jubair an Urwah ibn al-Mughirah an abihi al-Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda telah keluar li hajatihi, untuk qada hajat, untuk membuang air. Fattaba'ul Mughirah, maka Mughirah telah menyusuli Nabi dengan membawa satu bekas yang di dalamnya terdapat air. Fasabba alaihi hina faragha min hajatih, maka telah dicurahkan air kepada baginda ketika mana baginda selesai daripada qada hajat. Fatawadda'a, maka baginda telah berwuduk dan menyapu ke atas kedua khuf baginda. Maka ini juga dalil untuk menyapu air di atas kedua khuf. Wa fi riwayat Ibn Rumhin, maka nahina datang dengan perkataan hatta. Riwayat yang ke-628, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id bi hadzal isnad wa qala fa ghassala wajha, maka baginda ketika mana berwuduk telah menyapu kedua wajah baginda, wa yadaihi, membasuh kedua tangan baginda, wa masaha bi ra'si, dan menyapu air pada kepala baginda ketika mana berwuduk. Namun bila tiba pada kaki, thumma masaha 'ala al-khuffain, baginda telah menyapu air ke atas kedua khuf baginda. 629. Masih lagi riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala akhbarana Abu al-Ahwas an Ash'ath an al-Aswad ibn Hilal an al-Mughirah ibn Syu'bah qala, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, baina ana ma Rasulillah, sedang aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, pada satu malam, idh nazala faqada hajatah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah turun ke satu tempat untuk baginda membuang air. Faqada hajah, thumma jaa, kemudian baginda datang bila Nabi selesai. Fasababtu alaihi min idawah, maka aku telah menuangkan untuk baginda daripada bekas yang bersama denganku akan air. Fatawadda'a, maka baginda berwuduk dan menyapu ke atas kedua khuf baginda. Maka pada baris yang kedua daripada bawah, bila kita lihat Mughirah bin Syu'bah tolong tuangkan air untuk baginda Nabi berwuduk dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis dalilun ala jawazil isti'anah fil wudu'. Hadis ini menunjukkan keharusan boleh untuk seseorang itu meminta tolong orang lain ketika mana dia berwuduk. Sama ada pada waktu itu dia mampu melakukan sendiri ataupun tidak, maka pada waktu itu boleh untuk meminta pertolongan orang lain, mencurahkan air dan sebagainya. Riwayat yang ke-630. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Abu Bakr hadatsana Abu Muawiyah Anil A'mash an Muslim an Masruq anil Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu permusafiran. Faqal, maka baginda bersabda, ya Mughirah, wahai Mughirah, khudhil idawah, bawalah bersama dengan kamu bekas yang berisi air. Fa'akhadtuha, maka aku pun mengambil dan membawanya. Summa kharajtu ma'ahu, kemudian aku keluar mengikuti Nabi. Fantalaqa Rasulullah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjalan hatta tawara anni, sehingga baginda menghilang daripada pandanganku. Faqada hajatah, maka baginda telah menyelesaikan keperluan baginda untuk membuang air kecil. Summa jaa, kemudian baginda datang, dan pada waktu itu baginda sedang memakai jubah yang diperbuat daripada Syam, yang mana jubah itu dia punya dayyqatul kumain, dia punya bahagian kedua lengan adalah sempit. Maka Nabi tak boleh pada waktu itu untuk menyingsing jubah untuk Nabi SAW membasuh tangan baginda dengan sempurna, sebab dia punya cutting, dia punya design pada waktu itu lengan dia adalah sempit. Fadhaba yukhrij, maka baginda telah mengeluarkan tangan baginda daripada jubah tersebut. Fadhaba yukhrij, baginda cuba untuk mengeluarkan tangan baginda daripada bahagian lengan. Fadaqat, namun ianya adalah sempit.
fa akhraja yadah, maka baginda telah mengeluarkan tangan baginda, min asfaliha, daripada dalam jubah, daripada bawah jubah, fa sababtu alaih, maka aku telah mencurahkan air ke atas baginda, fa tawaddaa, maka baginda telah berwuduk seperti mana wuduk baginda untuk salat, kemudian baginda telah menyapu air ke atas kedua khuf baginda lalu salat. Maka ini juga dalil menunjukkan Nabi SAW menyapu air ke atas kedua khuf baginda SAW. Maka banyak hadis yang Imam Muslim bawakan berkenaan tentang menyapu khuf ke atas baginda. Cuma para ulama fiqh telah membahaskan panjang lebar bahawa khuf yang dimaksudkan di sini bukanlah diambil literal terjemahan, literal translation seperti stokin pada zaman kita, kerana situasinya adalah berbeza. Khuf pada zaman Nabi SAW adalah stokin yang diperbuat daripada kulit. Maka kalaulah seseorang tidak mahu memakai stokin daripada kulit, maka syarat stokin yang diperbolehkan untuk pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disapukan air ke atasnya memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama fiqh rahimahumullahu ta'ala. Riwayat 631, wa bi ilaihi qala hadatsana Isa bin Ibrahim wa Ali bin Khashram jami'an an Isa bin Yunus qala Ishaq akhbarana Isa bin Yunus qala hadatsana al-A'mash an Muslim an Masruq an al-Mughirah ibn Syu'bah qala, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau berkata, kharaja Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil untuk menunaikan hajat baginda. Falamma raja'a, maka apabila baginda pulang, talaqaituhu, aku telah bertemu dengan baginda dengan membawa sebekas air. Fasababtu alaih, maka aku telah mencurahkan air untuk baginda, maka baginda telah membasuh kedua tangannya, maksudnya Nabi berwuduk, kemudian membasuh wajahnya, kemudian baginda cuba liyaghsila zira'i, untuk membasuh tangan baginda. Fataqatil jubbah, maka jubah yang baginda pakai pada waktu itu sempit dan kecil akan bahagian tangan dia. Fa akhrajahuma, maka baginda telah mengeluarkan kedua tangan baginda daripada bawah jubah. Fa ghasalahuma, dan baginda telah membasuh kedua tangan baginda. Wa masaha ra'sah, dan menyapu air kepada kepala. Wa masaha ala khuffai, dan menyapu air pada kedua khuf baginda. Summa shalla bina, kemudian baginda telah mengimamkan untuk kami akan solat kami. Riwayat yang terakhir untuk petang ini, riwayat 632, wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala hadatsana abi qala hadatsana Zakaria an Amir qala akhbarani Urwah ibn al-Mughirah an abihi qala, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailin, pada satu malam, fi masirin, di dalam satu permusafiran, di dalam satu perjalanan. Maka Nabi bertanya kepadaku, ama'akama, adakah kamu mempunyai air? Maka Mughirah menjawab, na'am wahai Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah. Fanazala, maka baginda telah turun daripada tunggangan baginda. Maka di sini Imam Nawawi bawakan ini kerana nazala yang ada pada hadis sebelum ini merujuk kepada nazala an rahilatih, Nabi SAW turun daripada tunggangan baginda, daripada kenderaan baginda. Famasya, maka baginda telah berjalan sehingga baginda menghilang fi sawadil lail, dalam kegelapan malam. Thumma ja'a, kemudian baginda datang kembali. Fa afraghtu alaihi min al-idawah, aku telah menuangkan untuk baginda air daripada bekas tersebut. Fa ghasala wajha, baginda membasuh wajah baginda, dan pada waktu itu baginda memakai satu jubah yang diperbuat daripada buluh, yang kita dah belajar daripada hadis yang lain, yang mana ianya adalah daripada buatan Syam. Falam yastati, maka baginda tidak mampu untuk mengeluarkan keseluruhan tangan baginda supaya pada waktu itu untuk berwuduk. Hatta akhirnya akhrajahuma, baginda telah mengeluarkan kedua tangan baginda melalui bawah jubah. Faghasala dhira'i, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah membasuh kedua tangan sehingga sebahagian lengan. Wa masaha bi ra'si, menyapu kepala baginda dengan air. Summa ahwaitu, kata Mughirah, aku telah condong, aku telah ke bawah untuk membantu mencabut kedua khuf baginda. Maka Nabi bersabda, da'huma, biarkanlah kedua khuf tadi, kerana sesungguhnya aku telah memakai keduanya dalam keadaan tahirataini, bersuci. Wa masah alaihima, dan baginda Nabi SAW telah menyapu ke atas kedua khuf baginda.
Maka daripada hadis ini datangnya syarat yang ada dalam mazhab Syafi'i. Apakah syaratnya? Bila Nabi bersabda, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, aku telah memakai kedua khuf ini dalam keadaan pada waktu itu aku bersuci. Maka pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, fi dalilun, maka hadis ini menjadi dalil bahawa seseorang yang ingin menyapu air ke atas khuf yang dia pakai adalah pada waktu itu tidak boleh, kecuali apabila khuf yang dia pakai itu dalam keadaan dia suci. Maksudnya dia kena ambil wuduk dulu, barulah dia pakai khuf. Kalaulah dia terus pakai khuf tanpa dalam keadaan berwuduk, dia tidak boleh masah di atas khuf tersebut. Dalilnya apa? Dalil Nabi sebut, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, aku telah memakai keduanya ketika mana aku berada dalam keadaan bersuci. Maka apakah maksud bersuci? Dalam keadaan dia dah selesai daripada wuduk yang sempurna, dan kemudian barulah dia pakai khuf tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan sambung balik pada jam insya-Allah, pada jam 10.30 malam insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.